أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقها في الدين يا رب العالمين. أما بعد. Yang saya muliakan seluruh ahli jawatan kuasa masjid, yang saya muliakan ashabul fadilah, tuan-tuan imam, tuan-tuan bidan, para asatizah, para habaib, ibu-ibu, ayah-ayah yang saya muliakan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kita nikmat Islam, iman, diberikan kita kesihatan dan juga kecondongan diri kita untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan beradanya kita pada Ramadan yang mana kita berada di penghujung separuh masa yang pertama pada Ramadan ini. Moga-moga dapatlah kita koreksi sejauh mana pencapaian kita, KPI kita dalam mana Ramadan ini tidak lain tidak bukan untuk kita menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulianya seseorang itu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dipandang oleh Allah ialah ketakwaan dalam diri seseorang itu. Mudah-mudahan kita mendapat ibrah daripada bulan Ramadan ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita menyambung pengajian sirah nabawiyah menggunakan kitab yang ditulis oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, iaitu Ar-Rahiqul Makhtum, di mana kita menceritakan tentang susu galur keturunan Nabi SAW, yang mana tidak dapat tidak untuk kita berbincangkan berkenaan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang pada siri yang lepas kita telah menjelaskan antara keutamaan Nabi Ibrahim ini, antara Nabi yang banyak disebut dalam Al-Quran Al-Karim. Juga tuan-tuan, kita menyebut nama Nabi Ibrahim ini pada tasyahud akhir, kerana susu galur keturunan Arab itu sendiri berasal daripada Nabi Ibrahim melalui anaknya Nabi Ismail. Dan juga kita telah pun menceritakan pada peristiwa Mi'raj yang berlaku pada bulan Rajab, di mana Nabi SAW berjumpa dengan Nabi Ibrahim pada langit yang ke-6 ataupun yang ke-7. Lalu Nabi Ibrahim pun kirim salam kepada umat Nabi SAW dan mengatakan bahawa syurga itu begitu luas, dan juga tanamannya ialah zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sedia kita maklumi bahawa Nabi Ibrahim, isterinya Hajar, ditempatkan di Makkah Al-Mukarramah. Melalui Hajar ini dikurniakan Nabi Ibrahim oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ialah anaknya Ismail. Cuma ni tidaklah dijelaskan beberapa kali disebutkan bertemunya Nabi Ibrahim dengan anaknya Nabi Ismail, sehinggalah antara pertemuan Nabi Ibrahim Nabi Ismail ini ialah datangnya perintah disembelih anaknya Nabi Ismail. Peristiwa ini tuan-tuan dirakamkan dalam surah As-Saffat, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ay ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadha lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bi dhibhin 'adzim." Surah As-Saffat 103 sehingga 107.
di mana ayat ini biasanya kita akan lihat ketika mana menjelangnya Aidul Adha, mengenang peristiwa bagaimana sanggupnya berkorban bukan sahaja Nabi Ibrahim, malah anaknya Nabi Ismail untuk menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala. Adapun sekarang ini tidak adalah arahan disembelih dan sebagainya. Ini merupakan antara syariat umat-umat sebelum kita. Tidak boleh kita menyembelih orang. Tapi ini merupakan satu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada umat terdahulu, kepada Nabi, yang mana sekadar merupakan cubaan semata-mata. Adapun dalam sejarah peradaban manusia sebenarnya tidak ada wahyu daripada Allah sehinggalah dibunuh ataupun disembelih anak kepada ayahnya ataupun sebaliknya. Tidak ada. Cuma kisah ini sebagai satu cubaan kepada Nabi Ibrahim semata-mata. Maksud ayat yang saya bacakan tadi, setelah keduanya berserah bulat-bulat, yakni menjunjung perintah Allah, dan Nabi Ibrahim merupakan anaknya di atas pelipisnya. Lalu kami menyeru, wahai Ibrahim, engkau telah membenarkan mimpi itu, demikianlah sebenarnya kami membalas orang yang berbuat baik. Yang diseru di sini Ibrahim, yang menyeru ialah malaikat Jibril alaihissalam. Sesungguhnya perintah ini adalah satu ujian yang nyata, dan kami tebus anaknya itu dengan seekor bizibhin azim, binatang sembelihan yang besar, yang kita sedia maklum bahawa ia merupakan kibas ataupun domba dalam bahasa Indonesia. Jadi digantikan sembelihan tersebut, kerana walaupun mereka telah redha, dikatakan Ibrahim telah pun mengangkat pedangnya, lalu ditahan ketika mana nak dihayunkan itu, ditahan oleh Jibril AS, mengatakan bahawa itu sekadar cukup. Itu merupakan satu cubaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rentetan daripada peristiwa inilah kita mengenang Aidul Adha. Jadi orang-orang yang melaksanakan ibadah kurban pada hari raya Aidul Adha, begitu juga pada hari-hari tasyrik, mengenakan peristiwa ini sebagai satu syiar. Kita yang melaksanakan ibadah kurban itu merupakan satu syiar agama. Semata-mata sembelihan kita itu kerana Allah Subhanahu wa taala. Secara tidak langsung, orang-orang yang melaksanakan ibadah kurban mendapat pahala yang besar, satu. Yang kedua ialah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail juga mendapat saham pahala daripada ibadah kurban yang kita jalankan. Kerana daripada mereka lah menunjukkan perkara kebaikan, yakni sanggup berkorban semata-mata kerana Allah. Tidak ada keuntungan duniawi ataupun semata-mata disebabkan kasih kekeluargaan itu diatasi semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka sembelihan yang dilakukan itu menjadi petunjuk ataupun menjadi contoh kepada manusia untuk mengorbankan segala-galanya, mengatasi segala-galanya demi menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka mendapat saham pahala. Selagi mana orang buat, selagi itulah didapat pahala mengalir kepada Nabi Ibrahim, juga anaknya Nabi Ismail AS. Jadi begitulah tuan-tuan, dalam Islam ini mengajarkan kepada kita mencontohi, memberi contoh tauladan yang baik kepada orang agar diikuti. Nabi SAW bersabda, man dalla ala khairin kafa'il. Sesiapa yang menunjukkan kepada perkara kebaikan, orang ikut perkara tersebut, maka dia akan mendapat saham pahala, untung atas angin. Macam tu. Begitu juga dengan perkara kejahatan. Kalau orang itu sebagai orang yang mula menunjukkan kejahatan lalu diikuti, maka dia juga akan mendapat saham dosa. Begitu juga tuan-tuan, kalau kita memberi makan kepada orang yang berpuasa, relevannya saya kaitkan hadis ini kerana kita berada Ramadan, anjuran untuk kita menjadi dermawan dan juga memberikan makan kepada orang yang berpuasa. Maka kita akan mendapat pahala orang berpuasa tersebut. Bukan bermakna orang itu ditransfer pahalanya, tidak. Tapi ini merupakan pahala lain. Orang yang makan itu ada pahala dia berpuasa, tetapi kita yang memberi makan akan mendapat pahala ekstra sebanding dengan orang yang kita beri makan itu. Jadi itulah saham pahala yang didapati oleh Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail AS. Begitu juga sebelum itu kita telah pun menceritakan bahawa sebelum ini, kisah sebelum ini ialah tentang Telaga Zamzam yang
dikepung airnya oleh Hajar. Disebabkan kepungan itu, sampailah mata air Zam-Zam itu kepada kita pada hari ini. Jadi orang-orang yang meminum air Zam-Zam pada hari ini, sehinggalah pada hari ini daripada zaman dahulu lagi, maka saham pahala itu dapat pada Hajar alaihissalam. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan contoh kepada kita dalam ketika mana kita melontar jamrah. Melontar jamrah ini tuan-tuan antara wajib haji pada hari ke-10 Zulhijjah, 11, 12 dan juga 13. Pada hari 10 Zulhijjah, jemaah haji akan melontar jamrah Aqabah saja. Satu lontaran itu ataupun satu jamrah itu berapa lontaran tuan-tuan? 7. Dia melontar 7 kali pada hari ke-10 Zulhijjah. Sekali saja, maksudnya 7. Kemudian pada hari Tasyrik 11, 12, 13, satu hari itu dia akan melontar berapa kali tuan-tuan? 21 kali. Kerana jamrahnya ada 3. Jamrah ula, Jamratul Wusta pertengahan, dan Jamrah Al-Aqabah. Ataupun Jamrah Aqabah ini nama lainnya ialah Jamrah Al-Kubra. Jadi pada hari ke-10 tu raya haji, kita semua sebenarnya raya. Jemaah haji dia akan melontar satu jamrah saja, Jamratul Aqabah. Pada hari seterusnya 11, 12, 13 mereka akan melontar 3 jamrah. Jadi 21 lontaran pada setiap hari darab dengan 3. Cuma yang darab dengan 3 ini mereka yang melakukan nafar thani. Mereka sampai stay di Mina itu sehingga pada hari 13 Zulhijjah. Adapun mereka yang nafar ula ataupun nafar awal, mereka akan hanya melontar sehingga hari ke-12. Itu merupakan pilihan tuan-tuan, sama ada kita nak sampai stay 12 ataupun sampai ke 13 Zulhijjah. Cumanya mereka yang stay sampai 12 Zulhijjah hendak berniat melakukan nafar awal, mereka perlu keluar daripada Mina itu sebelum maghrib 12 Zulhijjah. Tapi kita sebenarnya nak cerita tentang bagaimana bermulanya sejarah melontar jamrah itu. Ditunjukkan juga oleh Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim ketika mana berada di Mina, di Aqabah itu, syaitan memunculkan dirinya. Lalu Jibril AS memberitahu kepada Ibrahim, itu syaitan. Maka lontarlah dia, rejamlah dia dengan batu. Jadi kita mengambil sempena peristiwa tersebut, maka kita melontar di jamrah itu sebagai satu simbolik kita merejam satu sifat yang buruk yang ada pada diri kita. Bukan kita melontar syaitan tuan-tuan, itu hanya pada zaman Nabi Ibrahim saja. Adapun yang diteruskan kita pada hari ini bukan melontar syaitan. Kerana mana mungkin syaitan akan menganiaya dirinya sendiri berada pada jamrah. Sehingga itu kita lihat orang jemaah haji, kalau kita tak beri kefahaman, mereka akan melontar batu yang besar, melontar slipper dan sebagainya. Sampai bukan jamrah tu yang kena, orang yang melontar depan yang kena darah dan sebagainya. Jadi bukan itu tuan. Sekadar Nabi SAW menunjukkan kepada kita lontaran itu, batu itu sebesar biji humus, maksudnya kecil saja, yang tidak mencederakan. Bukannya batu yang besar, batu kerikil, tidak. Karena itu Nabi SAW mengatakan, kamu dalam beragama ni jangan kamu hulu, jangan kamu ekstrim, berpadalah apa yang Nabi ajar. Hatta pada lontaran itu pun Nabi telah menunjukkan tauladan yang baik kepada kita, apatah lagi dalam sunnah-sunnah yang lain. Jangan kita ini ekstrim dalam beragama. Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan ahli kitab, juga ingatan kepada kita secara tidak langsung, ya ahlal kitab bila taghlu fi dinikum, wahai ahli kitab, janganlah kamu ghulu, ekstrim dalam agama kamu, melampau sekadar apa yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, di mana ayat Al-Quran Al-Karim yang kita baca, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, demikianlah kami jadikan kamu ini umat yang pertengahan. Jadi sama juga orang yang melontar jamrah itu, setiap kali perbuatan itu dilakukan, maka akan mendapat saham pahala kepada Nabi Ibrahim AS. Banyaklah dicontohi daripada Nabi Ibrahim AS ini. Jadi itulah kemudian hiduplah Nabi Ismail beberapa lama kemudian. Walaupun ada juga pendapat tuan-tuan sekadar berkongsi, ada juga mengatakan bahawa yang disembelih itu ialah anak yang kedua, Nabi Ishak.
Tetapi pendapat ini merupakan pendapat yang marjuh, yang ditolak oleh sebahagian, kerana dalam kitab Taurat yang lama menyebutkan bahawa Nabi Ishaq lahir 12 tahun selepas peristiwa tersebut. Jadi Nabi Ishaq ini lahir setelah mana peristiwa ujian penyembelihan tersebut. Jadi kemudian mereka pun berpisah. Setelah beberapa lama kemudian Nabi Ismail telah pun dewasa. Maka datanglah kedatangan seterusnya Nabi Ibrahim itu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan agar dibina semula Kaabah. Soalan tuan-tuan, Kaabah ni mula berada bila? Kaabah ini sebenarnya sejak zaman Nabi Adam pun telah ada Kaabah tersebut. Dikatakan antara yang mula-mula dibina Kaabah itu oleh malaikat. Malaikat ketika mana merasa bersalah terhadap apa yang mereka lontarkan persoalan kepada Allah, kan Allah Subhanahu Wa Taala nak menjadikan di atas muka bumi ini seperti mana pada surah Al-Baqarah yang ke-30, Allah nak menjadikan di atas muka bumi ini khalifah. Maka malaikat sekadar bertanya, kan, merasa terkejut, ataj'alu fiha man yufsidu fiha, adakah kamu ataupun adakah Allah Subhanahu Wa Taala mahu menjadikan di atas muka bumi ini makhluk yang suka menumpahkan darah, membuat kerosakan? Maka Allah Subhanahu Wa Taala menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun, Allah tahu apa yang malaikat tak tahu. Dan maka disebabkan bersalahnya malaikat, walaupun bukanlah dikira kesalahan, maka malaikat pun meminta keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu dibina Kaabah dan mereka bertawaf. Kemudian mereka membina satu lagi tempat tawaf di langit yang kita kenali sebagai Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ini satu tempat tawaf untuk penduduk langit. Kerana itu kita bila mana tawaf di atas muka bumi ini seperti mana mencontohi ibadat para malaikat yang tawaf di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur merupakan tempat tawaf di langit, manakala Baitullahil Haram di Kaabah, sekeliling Kaabah itu tempat tawaf bagi penduduk bumi. Dan dikatakan Baitul Ma'mur ini tuan-tuan, setiap hari akan masuknya 70,000 malaikat bertawaf, beribadah, dan mereka tidak akan keluar selama-lamanya. 70,000 sehari itu malaikat. Jadi kita boleh bayangkan betapa hebatnya Allah mencipta makhluknya, hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah perbezaan semula Kaabah. Maksudnya dibina semula ataupun dibina sejak pada zaman Nabi Adam. Kemudian Nabi Syith, dikatakan Nabi Syith ini merupakan keturunan ataupun cucu, ada yang mengatakan anak kepada Nabi Adam. Kemudian dibina semula setelah mana runtuhnya pada zaman Nabi Nuh AS daripada banjir yang besar itu meruntuhkan sebahagian daripada binaan Kaabah, sehinggalah zaman Nabi Ibrahim AS, maka Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan agar dibina semula Kaabah tersebut. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'id minal bait wa Ismail, ketika mana diangkat binaan Kaabah itu Nabi Ibrahim AS, dan juga Nabi Ibrahim mengatakan bahawa Allah juga memerintahkan kamu wahai Ismail untuk membantu aku. Maka Nabi Ismail dengan penuh kerelaan, dengan penuh menjunjungnya perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka pun membina Kaabah bersama-sama. Dan ironinya tuan-tuan, ketika mana mereka bina itu tidak ada pun manusia lain yang membantu mereka. Kerana itu tuan-tuan, kita sebut pada sebelum ini, ketika mana Nabi Ibrahim masih hidup, tidak ada yang mengaku geng dengan Nabi Ibrahim. Kalau ada pun tuan-tuan, ialah mungkin Nabi Lut. Nabi Lut ini merupakan satu zaman dengan Nabi Ibrahim. Cumanya Nabi Lut ini berada di tempat yang lain. Dia telah berhijrah awal, di tempat yang kita kenali di terbalikan bumi, di sekitar bumi Syam di Jordan. Jadi itu kalau ada pun orang yang mengaku geng dengan Nabi Ibrahim, mungkin Nabi Lut lah. Tapi Nabi Lut pun bukan berada di Mekah Mukarramah, berada di sekitar Jordan pada hari ini. Jadi mereka membina sahaja. Tetapi pada hari ini ramai manusia mengaku bahawa mereka daripada Nabi Ibrahim. Hatta orang Yahudi, orang Nasrani mengatakan mereka ini orang daripada Nabi Ibrahim AS. Sebab itu kita baca kita menidahkan bahawa orang ataupun Nabi Ibrahim ini daripada kalangan orang musyrik.
Sedangkan Nabi Ibrahim itu berada pada agama Hanif, agama Tauhid, agama Islam yang ada pada hari ini. Maka itulah sebenarnya agama sebenar Nabi Ibrahim AS. Ketika Nabi Ibrahim masih hidup, tidak ada yang mengaku geng dengan Nabi Ibrahim. Tapi pada hari ini ramai yang menisbahkan diri mereka dengan Nabi Ibrahim. Sedangkan Nabi Ibrahim itu sudah jelas merupakan antara yang menyampaikan risalah Allah Subhanahu Wa Taala, yang mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka membinalah Kaabah tersebut. Dan kita pun tahu bahawa teknologi pada ketika itu, nak tengok tanah tu, tempat struktur itu kukuh dan sebagainya, tidak ada alat device yang boleh tengok dia rata kebinaan itu. Maka Nabi Ibrahim dia akan berpijak pada satu tempat yang tinggi untuk melihat rata ataupun tidak. Tempat di mana berpijaknya Nabi Ibrahim itulah yang kita kenali pada hari ini dengan apa tuan-tuan? Maqam Ibrahim. Dia berpijak pada tempat yang tinggi untuk melihat struktur bangunan itu rata ataupun tidak. Jadi itulah tempatnya kita melihat tempat makam Nabi Ibrahim. Tidaklah ada apa-apa yang kita bersungguh-sungguh. Cuma ni Nabi SAW menunjukkan sunnah. Setelah mana selesainya tawaf kita disunatkan untuk solat sunat di belakang makam Ibrahim. Kita cuba mengimplement apa yang Nabi ajar. Kita solat sunat tawaf di belakang makam Ibrahim. Sekiranya, kita kena nyatakan, sekiranya ada ruang, sekiranya berkesempatan, tidak mengganggu laluan orang ramai. Kalaulah tempat itu sesak dan kita tetap juga berkeras untuk solat sunat di belakang itu, maka sunnah itu terangkat. Kerana mengapa kita perlu kita perlu untuk tetap berkeras untuk sunnah, sedangkan perkara wajib kita abaikan. Perkara wajib ialah kita tidak boleh mengganggu orang ramai. Maka sebenarnya solat sunat tawaf itu boleh dikerjakan di mana-mana tempat di Masjidil Haram. Walaupun yang afdal ialah kita mengerjakan di belakang makam Ibrahim. Solat sunat tawaf 2 rakaat. Sekiranya lapang tempat tersebut. Adapun kalau manusia ramai yang tawaf, jemaah umrah ataupun orang yang melakukan ibadah tawaf sunat, maka kita dianjurkan cari tempat yang selesa. Bukan saja orang selesa nak tawaf di situ, kita pun selesa nak solat. Kerana roh yang penting dalam solat ialah kita betul-betul kita khusyuk. Kenapa guna kita solat tetapi ramai orang melintas di hadapan kita dan sebagainya. Jadi kita perlu perhatikan realiti ketika mana kita solat tersebut. Jadi itu merupakan satu sunnah yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Kemudian setelah mana selesai dibina Kaabah itu, maka Nabi Ibrahim pun berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Doa yang kita baca itu ialah doa yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim AS, dan Allah merekodkan doa tersebut untuk menjadi teladan kepada kita. Sebaik-baik doa tuan-tuan datangnya daripada Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Dan sebenarnya doa ini bersifat boleh kita meminta apa saja kemahuan kita, daripada Al-Quran, daripada hadis, juga daripada yang kita boleh cipta sendiri, asalkan tidak bertentangan dengan hukum syarak. Boleh, sebenarnya doa ini bersifat terbuka. Tapi yang terbaik doa daripada Al-Quran, daripada hadis. Walaupun kita lihat makna dia ataupun dia punya struktur bahasa sekadar ringkas, tetapi tuan-tuan, dia mencakupi pelbagai makna. Dengan doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim ini, Rabbana taqabbal minna, ya Allah, terimalah apa yang kami lakukan daripada kami. Maksudnya ialah apa saja benda-benda kebaikan yang kita kerjakan, kan kita solat, kita rukuk, kita baca tasbih dan sebagainya, kesemua itu merangkumi dengan kalimah minna, daripada kami. Apa yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim ini ialah tuan-tuan apa dia? Kita bila mana melaksanakan satu kebaikan, maka kita antara peluang untuk kita dimustajabkan doa oleh Allah, melaksanakan apa bentuk kebaikan sekalipun. Lepas kita baca Al-Quran kan satu juzuk, maka kita menadah tangan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bayar zakat fitrah, biasanya kita akan baca doa. Kerana bila mana kita selesai mengerjakan satu kebaikan, kita berdoa, maka itu tempat yang dimustajabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua tuan-tuan, Nabi Ibrahim ini berdoa agar diterima amal ibadatnya. Walhal sebenarnya
Itu semua perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah Nabi Ibrahim tak berdoa pun, kerana itu memang perintah daripada Allah, satu kewajipan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam majikan bagi kita tugasan dan kita melaksanakan kerana itu diarahkan oleh majikan kita. Tapi bagaimana rendah dirinya Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail, walaupun itu merupakan perintah Allah, tetapi tetap mereka berdoa agar apa yang mereka kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala menerima amalan kita adalah satu nikmat yang cukup besar. Kerana itu dalam kita berpuasa, kita berpuasa detik daripada subuh sampai dan maghrib, kalau tidak diterima puasa kita itu, maka sia-sia sahaja apa yang kita kerjakan. Mungkin dari sudut hukum, puasanya sah, tetapi apa artinya tuan-tuan kalau tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi sama-sama kita perhatikan, mengambil kira daripada Nabi Ibrahim ini, agar bukan saja kita sebagai satu kebiasaan semata-mata, tapi amalan kita itu kita memang mengharapkan agar Allah Subhanahu Wa Taala terima. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya saja amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada orang-orang yang bertakwa. Maksudnya dia melakukan itu bukan semata-mata sebagai mengikut orang, sebagai ritual tahunan semata-mata, tetapi ada roh dalam mana dia melaksanakan ibadat tersebut. Karena itu berpuasa ini perlunya ada dua elemen yang penting, imanan wa ihtisaban. Man shoma Ramadan, siapa yang puasa pada Ramadan bukan sekadar setiap tahun dia kena puasa, tetapi dengan penuh imanan, dia betul-betul beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, wahtisaban, dia sangat berharap mendapatkan pahala daripada Allah, menghitung-hitung pahala. Tuan-tuan, kalau kita mengerjakan ibadah, kita nak berniat nak dapat pahala, boleh atau tidak? Boleh tuan-tuan. Kerana ibadah yang kita kerjakan untuk kita mendapat keuntungan akhirat, maka itu semua terangkum dalam konteks ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita nak mendapat pahala, kita nak mendapat syurga, kita nak mendapat pelepasan daripada neraka, itu semua terangkum dalamnya lillahi rabbil alamin. Jadi itu tuan-tuan, kita nak mencontohi bila mana kita melaksanakan ibadah, kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Jadi di situlah tuan-tuan antara jasa Nabi Ibrahim, legasi yang ditinggalkan Nabi Ibrahim yang kita sebut pada awal kuliah tadi, dan juga yang kita tambah ialah pembelaan Kaabah. Setiap kali orang tawaf di Kaabah, maka juga akan mendapat saham pahala kepada Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Tapi tuan-tuan, binaan Kaabah itu kita tahu dia ada berlaku setiap beberapa masa, ada berlaku perubahan. Kerana Mekah itu pernah dilanda banjir, juga pernah hampir dirobohkan ataupun dihancurkan sebahagian daripadanya akibat serangan daripada Hajar Yusuf Al-Thaqafi di Mina semula, sehinggalah kita pada hari ini. Asalnya Kaabah itu tuan-tuan dia ada dua pintu, kan? Pintu yang kita nampak sekarang kat Muntazam, dan juga sebelah itu yang dekat dengan Hijr Ismail. Maka Nabi SAW pada awalnya mengatakan, kalaulah takut kerana fitnah yang berlaku, tentulah Nabi akan menjadikan Kaabah itu seperti mana struktur binaan pada zaman Nabi Ibrahim, ada dua pintu. Tetapi Nabi bimbang kalau Nabi buat perkara tersebut akan menjadikan orang Mekah pandang selek kepada Nabi. Kerana kita tahu bahawa ketika itu Islam baru mula nak berkembang. Jadi Nabi SAW melihat kepada suasana. Maksudnya tuan-tuan, ada ketika maslahah itu begitu baik, manfaat itu begitu baik, tapi kita perlu melihat timbang tara ada aulawiyat. Kerana itu ada disebut fiqh aulawiyat, keutamaan. Mana yang lebih besar, sama ada kebaikan ataupun mudarat. Sekiranya mudarat itu lebih besar, maka tidak menjadi masalah untuk kita meninggalkan manfaat itu buat sementara waktu. Jadi macam itulah yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Jadi itulah tuan-tuan, di antara kelebihan Kaabah ini, tawaf padanya 7 kali pusingan. Dan juga orang-orang yang mengerjakan ibadah haji atau umrah tidak perlu tawaf.
di sekeliling Baitullah Al-Ka'bah, di Ka'bah Al-Musharrafah. Dan kita tahu bahawa kelebihan berada di Masjidil Haram ini 100,000 solat berbanding tempat-tempat lain. Adapun Masjid Nabawi berapa kali? Berapa ribu? 1000 kali kan. Kemudian di Masjid Al-Aqsa di Palestin ataupun di Baitul Maqdis ialah 700. Adapun di Kaabah ini, menurut sebahagian ulama mengatakan seluruh Kaabah itu digandakan pahala solat padanya. Adapun di Madinah hanya khusus kepada Masjid Nabawi sahaja. Begitu juga dengan Masjid Al-Aqsa, hanya khusus di masjid. Adapun di Makkah Al-Mukarramah, seluruh Makkah itu selagi mana berada pada sempadan, maka dikira sebagai 100,000 kali solat. Jadi itulah selesainya kita melihat kepada bagaimana dibina semula Kaabah pada zaman Nabi Ibrahim AS. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, setelah mana selesai kan, maka mereka hidup, Nabi Ibrahim pun meninggal dunia. Kemudian begitu juga Hajar pun dikatakan telah pun wafat. Nabi Ismail AS pun berkahwin dengan salah seorang daripada suku Jurhum. Kalau tuan-tuan masih ingat, Jurhum ini orang satu suku daripada Yaman. Bila mana mereka melihat Hajar ada air Zam-Zam, maka mereka meminta izin dengan Hajar untuk stay, tinggal bersama-sama dengan mereka. Hajar memberi syarat, boleh tinggal tetapi tak boleh klaim Zam-Zam ini kamu punya, sekadar share bersama kami saja. Jadi Nabi Ismail dan ibunya Hajar tinggal bersama-sama dengan orang Jurhum. Dan juga Nabi Ismail AS pun berkahwin dengan salah seorang daripada Jurhum yang pertama, kemudian diceraikan, berkahwin pula dengan yang kedua. Yang pertama tadi kita dah ceritakan pada kesempatan yang lalu, kerana dia ini banyak komplain. Lalu Nabi Ibrahim pun yang datang pada ketika itu, ketika Nabi Ismail tidak ada di rumah, Nabi Ibrahim AS bertemu dengan menantunya tak perasan itu merupakan ayahnya. Jadi dia mengadu tentang kesempitan hidup. Maka Nabi Ibrahim pun berpesan pada isteri pada Nabi Ismail, kalaulah suami kamu balik, bagi tahu dia, tukarkan rangka pintu ini. Maka Nabi Ibrahim balik, kemudian Ismail tak sempat nak jumpa ayah dia, maka dia beritahu lah, isterinya beritahu pada Nabi Ibrahim bahawa ada seorang tua yang mengatakan dikirim salam pada engkau dan juga suruh tukar rangka pintu ini, pintu rumah. Maka Nabi Ismail mengatakan yang datang itu ialah ayah aku. Dan yang dikatakan sebagai tukar pintu rumah itu satu kinayah, satu kiasan agar aku menceraikan engkau. Jadi cerailah dengan isteri pertama, kahwin lagi dengan yang kedua juga daripada Jurhum. Kerana apa Jurhum, tuan-tuan? Kerana Jurhum itu saja yang tinggal di Mekah pada ketika itu, bersama dengan Nabi Ismail dan juga Hajar. Kemudian yang kedua itu berkahwin. Kemudian datanglah Nabi Ibrahim, macam kisah yang pertama tadi. Cumanya dia tidaklah seperti mana yang pertama. Dia mengatakan dia bersyukur dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan pada mereka. Lalu Nabi Ibrahim kata, kalau suami kamu balik, kata aku kirim salam dan suruh kekalkan Atabahan dan bab. Mungkin apa terjemahannya? Mungkin rangka pintu lah, ataupun tombol pintu dan sebagainya. Yang pentingnya dia suruh kekalkan. Maka setelah Ibrahim balik, tak sempat nak jumpa anaknya Ismail balik ke rumah. Maka isteri yang baru itu mengatakan ada orang tua yang datang dan disuruh mengekalkan pintu rumah ini. Maka kata Ismail, itulah merupakan ayah aku, Ibrahim, dan disuruh agar aku mengekalkan engkau sebagai isteri aku. Jadi yang daripada yang kedua ini, lahirlah anak Nabi Ismail. Dikatakan berjumlah dengan 12 orang. Daripada 12 orang inilah datang yang sampailah ada namanya keturunan Quraisy. Tetapi daripada Quraisy itu, daripada Ismail beberapa keturunan. Dan yang paling penting dalam mana kita membicarakan sirah ini ialah berkenaan dengan asal-usul Quraisy. Siapakah orang yang paling terkenal di antara keturunan tersebut? Yang mula-mula mengambil semula kepimpinan Makkah Al-Mukarramah ialah namanya Qusay bin Kilab. Siapa tuan-tuan? Qusay bin Kilab. Setelah mana kewafatan Nabi Ismail, Qusay bin nama itu tadi berlaku beberapa ratus setelah mana Nabi Ismail. Setelah mana Nabi Ismail meninggal dunia,
maka sepatutnya yang mewarisi kepimpinan Kaabah ataupun Mekah ialah anak Nabi Ismail. Akan tetapi tidak ada kekuatan daripada anak-anak Nabi Ismail, maka diambil alih oleh ayah mentua kepada Nabi Ismail. Daripada suku mana tuan-tuan? Jurhum. Jadi Jurhum inilah yang memerintah Kaabah, memerintah Makkah Al-Mukarramah. Jurhum inilah yang memerintah bumi suci Makkah Al-Mukarramah. Walaupun masih wujudnya anak-anak Ismail, tetapi kerana tidak ada kekuatan daripada mereka untuk memerintah, maka Jurhum mula berkuasa di Makkah Al-Mukarramah. Jadi Jurhum ini yang kita perlu kenalilah dia punya susur jalur, kerana mereka lah yang mula-mula antara penguasa kerajaan Makkah Al-Mukarramah. Cuma ia berlaku setelah beberapa lama mereka melakukan beberapa kerosakan, lalu diambillah oleh Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah komplot dengan Bani Bakar untuk mengusir Jurhum keluar daripada Makkah Al-Mukarramah. Jadi pendek cerita, Jurhum pun dikalahkan, maka mereka pun keluar daripada bumi Makkah Al-Mukarramah. Sebelum keluar, dia orang timbus air Zam-Zam. Telaga Zam-Zam itu mereka timbus, kerana mereka tak mahulah orang yang datang memerintah selepas mereka itu mengambil kesenangan daripada sumber air Zam-Zam. Yang mana kita ceritakan pada asalnya masyarakat Arab ini, mereka ini nomad, berhijrah dari satu tempat ke satu tempat. Sekiranya ada satu sumber air, maka mereka akan stay di tempat tersebut. Jadi Jurhum ini pun timbus telaga Zam-Zam supaya tidak dapat dinikmati oleh kerajaan selepas mereka, iaitu Bani Bakar ataupun Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah inilah yang memerintah Kaabah buat sekian lamanya. Jadi diperintah Kaabah itu oleh Bani Khuza'ah, sehinggalah datang seorang yang namanya ialah Amr bin Luhai. Amr bin Luhai ini dikatakan seorang yang begitu kaya, merupakan antara pemuka atau pemimpin daripada Bani Khuza'ah. Bukanlah ada yang mengatakan dia lah orang pertama Khuza'ah yang memerintah, tetapi bukan. Sebenarnya dia beberapa lama barulah Amr bin Luhai ini muncul, barulah ada sebagai antara pemimpin yang daripada pemimpin Bani Khuza'ah yang sangat dihormati, disebabkan ada wibawa dia sebagai pemimpin dan juga ada harta. Dikatakan juga merupakan seorang dermawan. Sebab itu tuan-tuan, sebelum kedatangan Amr bin Luhai ini, masyarakat yang tinggal di Mekah berada pada agama Nabi Ibrahim. Itu asalnya. Walaupun berlaku beberapa perubahan yang mereka percayai, tetapi landasnya, teras utama mereka tetap mereka mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehinggalah bermulanya kedatangan berhala ini daripada Amr bin Luhai Al-Khuzai, daripada Bani Khuza'ah. Dia ni kan seorang ahli perniagaan. Jadi dia datang ke bumi Syam satu ketika itu dalam satu ekspedisi perniagaan dia. Dia melihat bumi Syam ini tempat yang turunnya beberapa orang Nabi kan. Bumi Syam ini antara tempat turunnya beberapa orang Nabi diutuskan daripada situ. Tetapi suasana di bumi Syam ketika itu liberal, baik daripada Nasrani, Yahudi, ada semua agama. Liberal maksud saya ialah mereka ada berhala. Setiap agama di bumi Syam itu ada berhala. Orang Yahudi berhala dia samalah mengikut kepada agama Yahudi. Orang Nasrani pun ada berhala, sama acuan dia untuk dia menyesuaikan berhala itu, struktur binaan itu untuk disamakan dengan agama Nasrani. Jadi Amr bin Luhai pun merasa takjub dengan perkara tersebut. Dia ingin membawa apa yang dilihatnya itu ke bumi Makkah Al-Mukarramah. Kerana pada pandangan Amr bin Luhai, mustahillah mereka ini sesat. Sebab apa? Agak-agak kenapa Amr berfikir sebegitu? Kerana dia mengatakan bumi ini merupakan bumi yang diturunkan beberapa Nabi diutuskan daripada bumi Syam. Mana mungkin mereka ini sesat? Lalu Amr pun, pendek cerita, dia membawa satu berhala daripada bumi Syam yang bernama Hubal, untuk dibawa ke Makkah Al-Mukarramah.
Lalu berjayalah dia untuk membawa Hubal itu di Mekah. Pada awal ni masyarakat tidak menyembah, tapi sebagai diletakkan saja di tempat di Mekah Al-Mukarramah. Jadi kebetulan Mekah ini kita tahu merupakan walaupun tidak adalah apa-apa yang menarik di Mekah, tetapi ia merupakan tumpuan orang ketika musim haji. Haji ini memang telah ada sebelum kedatangan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi orang daripada pelosok dunia datang ke Mekah Al-Mukarramah melihat kepada patung berhala itu. Jadi sedikit demi sedikit masyarakat ketika itu mula untuk mengagungkan Hubal. Maka bermulalah penyembahan berhala, bermula daripada apa yang dibawa oleh Amr bin Luhai ini. Kerana itu antara orang yang dahsyat menerima azab di neraka ialah Amr bin Luhai. Pada awal kuliah tadi kita sebut tuan-tuan, orang yang mendapat kebaikan walaupun meninggal dunia, saham pahala tetap mengalir kepadanya. Begitu juga dengan saham dosa. Dan Amr bin Luhai inilah orang yang antara mendapat saham tertinggi berkaitan dengan dosa. Kerana dosa yang dia bawa itu ialah syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kan orang-orang Khuza'ah, Bani Khuza'ah mendapat perintah daripada Amr untuk buatlah berhala macam mana. Maksudnya setiap orang tu ataupun setiap masyarakat tu dia kena ada berhala, ikutlah nak buat macam mana pun. Bermula daripada Amr bin Luhai ini. Sehingga kan Amr bin Luhai ini kan, secara kebiasaannya tuan-tuan, orang yang berada pada kesesatan ini dia akan terus dihanyutkan dengan kesesatannya. Contohnya Amr bin Luhai ini pernah bermimpi. Dalam satu mimpi itu dia mendapat koordinat. Koordinat di manakah berhala-berhala pada zaman Nabi Nuh AS. Kerana tuan-tuan, penyembahan berhala di atas muka bumi bermula pada zaman Nabi Nuh AS. Ketika mana mereka mengagungkan orang-orang yang soleh, Ya'uq, Yaghuth, Nasra. Nama-nama ini sebenarnya orang soleh, orang-orang yang baik. Tetapi mereka meninggal dunia. Jadi manusia merasa sedih dengan pemergian mereka dan merasa kurang bermotivasi untuk melakukan ibadah. Lalu mereka pun datang syaitan. Ada yang mengatakan syaitan menyerupai diri sebagai manusia, beri cadangan. Dalam mesyuarat AJK dia beritahu, untuk kita menaikkan moral motivasi, apa kata kita buat patung sebiji macam diorang ni. Maka dipersetujui oleh AJK Jawatan Kuasa buat mini mesyuarat, maka dibinalah patung itu. Patung itu pada zaman mereka hidup sekadar semata-mata zikrayat, untuk menguatkan hati mereka untuk bermotivasi beribadah pada Allah pada awalnya. Nampak patung Ya'uq, Yaghuth, Nasra, mereka bersemangat untuk beribadah, mencontohi apa yang mereka lakukan ketika mari dunia. Tapi keturunan demi keturunan, maka akidah itu, kepercayaan itu mula terhakis kan. Setelah beberapa generasi mereka sembah pula patung tersebut. Mereka meminta hajat dengan patung tersebut. Kemudian dilenyapkan, hanyut dalam satu banjir yang besar kan. Kemudian Amr bin Luhai pun mendapat koordinat patung itu berada di tempat sekian. Lalu dia mengarahkan orang-orangnya untuk mengembalikan patung tersebut, dibawa semula ke Mekah Al-Mukarramah. Dikatakan tuan-tuan, koordinat itu ialah di sekitar Jeddah. Jeddah ini sekitar 60 km daripada, ataupun kurang 1 jam perjalanan daripada Mekah ke Jeddah. Jeddah ni ada pantai dekat laut kan. Jadi di situlah tersembunyinya patung-patung berhala yang kita sebutkan tadi, dibawa oleh Amr bin Luhai. Kemudian kita tahulah bahawa di situlah mulanya penyembahan berhala. Dan antara perkara pertama yang dibuat oleh Nabi dan juga para sahabat tuan-tuan ketika mana pembukaan kota Mekah, Fathul Makkah, ialah menghancurkan berhala di sekitar Kaabah. Dikatakan hampir 300 lebih berhala berada di Makkah Al-Mukarramah ketika mana pembukaan kota Mekah. Dihancurkan itu semuanya oleh Nabi SAW. Cuma ada satu kisah, satu berhala itu yang payah mereka nak hancurkan, disebabkan ada jin yang bersarang di situ. Jin ini pada saat tidak ada patung berhala, tidak ada pada patung berhala. Tapi bila mana manusia mengagungkan tempat tersebut, meminta, lalu jin pun mengambil kesempatan untuk menyesatkan manusia, beradanya dia di patung tersebut. Jadi insyaAllah tuan-tuan, sekadar itu perkongsian kita pada pagi ini. Moga-moga ada kesempatan kita akan lanjutkan bicara apakah
patung yang paling famous di kalangan masyarakat Arab Jahiliyah, dan di manakah sempena nama itu diambil dan lokasi-lokasi patung tersebut. Dan kita akan melihat bagaimana kepercayaan agama itu mula terhakis sehinggalah datangnya Nabi SAW memurnikan semula fitrah manusia itu semata-mata bertauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'la wa a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka an-nushur. Allahumma inna nas'aluka khayra hadha al-yawm nurahu wa fathahu wa barakatuh wa na'udzu bika min sharri ma fihi wa na'udzu bika min sharri ma ba'dahu. اللهم إنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. وبالله التوفيق.